warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa afni fid din. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balas yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak bina, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi kitab kita Beriman kepada Hari Akhirat ini di bawah tajuk Tanda Husnul Khatimah yang telah kita baca sebahagiannya pada malam yang lepas. Cuma sebelum tu sebagai peringatan lah untuk tuan-tuan dan saya sendiri, hari ini kita masuk 29 Zulkaidah. Hari ini maksudnya Maghrib lah. Esok akan tengok anak bulan Zulhijjah, di mana dia adalah merupakan tarikh penting Zulhijjah ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr wasyafa'i wal watr. Demi waktu fajar dan malam yang 10, yang genap dan yang ganjil. Sebahagian besar ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan yang genap itu ialah 10 Zulhijjah, dan yang dimaksudkan dengan yang ganjil itu ialah 9 Zulhijjah. Lalu di sana ada amalan-amalan sehingga dikatakan tarikh walayalin ashr wal fajri walayalin ashr, siang, hari dan malam 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih afdal berbanding dengan Lailatul Qadar, Lalu ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu kelebihannya ialah pada malamnya, dan kelebihan Zulhijjah itu ialah pada siang harinya, iaitu pada hari Arafah. Kalau ditanyakan apakah amalan yang afdal untuk kita laksanakan, maka yang paling afdal ialah mengerjakan ibadat haji. Maka beruntunglah orang-orang yang telah mengerjakan ibadat haji. Kemudian selepas daripada itu ialah melaksanakan korban, wasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu mengerjakan sembahyang dan berkorbanlah. Maka beruntunglah orang yang menyembelih korban. Sebab tu kalau tuan-tuan ada kelebihan harta benda setelah untuk kegunaan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ada lagi duit lebih, maka berkorbanlah. Kerana Nabi SAW sebut, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang tidak berkorban, sesiapa yang mempunyai kelebihan harta tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mari sembahyang tempat sembahyang kami pada hari raya tersebut. Kemudian selain daripada itu, apakah amalan? Maka dikatakan kesemua amalan yang dilakukan pada 1 sampai 10 Zulhijjah itu, dia adalah lebih besar daripada semua amalan yang lain. Sehingga disebutkan
Ma min yaumin ahabbu ila Allah a'malun salihun fiha min ashril awal Zulhijjah. Tidak ada amalan yang Allah Ta'ala lebih suka orang yang melakukan kebaikan padanya melebihi daripada amalan yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Lalu orang tanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan orang mati syahid? Kecuali orang yang keluar berjuang di jalan Allah Ta'ala dan walam yarji' min malihi wa nafsihi syai'a. Walam yarji' min nafsihi wa malihi syai'a, dan bila dia keluar di jalan Allah Ta'ala bermaksud dia mati di jalan Allah Ta'ala, maka itu saja yang amalannya lebih baik daripada orang yang beramal kebajikan pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sebab tu antara amalan yang disyorkan ialah selepas daripada kita sebut tadi ialah berpuasa pada 9 hari bulan, berpuasa pada 10 hari. 10 hari. Kalau tak ada 10 hari itu hari Isnin dan Khamis. Kalau esok tak nampak anak bulan, bermaksud hari Khamis itu kita moleklah kalau kita boleh puasa. Kalau tak boleh puasa, tak apa. Kalau tak boleh puasa Isnin dan Khamis, maka paling tidak jangan tinggalkan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jangan tinggalkan puasa Arafah. Jangan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Yang nama pada hari Arafah itu ada kelebihan dia yang tersendiri. Kalau kita nak katakan puasa Arafah ni nak kira Mekah ke kira sini? Kira sini, 9 Zulhijjah sini. Walaupun buku dekat sana tu tak apalah. Kita sebut sedikit sebagai peringatan lah, kita sebut dah benda ni banyak kali, tapi sebagai peringatan ayat kata esok hari ni lah, hari maghrib ni kita masuk 29 Zulhijjah dan kita akan esok orang kata anak bulan Zulhijjah. Okay, baik, itu kita sebut sedikit lah. Lepas tu kita sambung kita beriman kepada hari akhirat ini di bawah tajuk tanda husnul khatimah, yang mana tajuk ini sangat penting untuk kita atas dua keadaan. Yang pertama, supaya kalau kita tahu lagu mana mati husnul khatimah itu, dan kita sendiri minta kepada Allah Ta'ala supaya mati salah satu daripada keadaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang datang. Yang kedua ialah kalau sekiranya ada orang-orang yang kita kenal ataupun kita tahu orang itu mati dan ada padanya tanda-tanda husnul khatimah ini, maka kalau boleh kita berusahalah untuk menyembahyangkan dia ataupun apa-apa yang kita boleh bantu pengurusan jenazah dia, kerana dia termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang lepas kita sebut dah, antaranya ialah orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah sewaktu akhir hayat dia, hampir mati dia, ataupun orang yang mati yang kedua mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Yang ketiga ialah mati pada hari Jumaat dan malamnya, dan kita dalam bab yang keempat berkenaan dengan orang yang mati syahid di medan perang jihad. Itu tersebut dah. Sabda Nabi SAW, kita sambung ke surat 51. Disyahidi indallahi sittu hisalin yughfar lahu fi awwali daf'ihi min dammihi wa yura maq'adahu minal jannah wa yuhara min adzabil qabr wa ya'manul faza'ul akbar wa yuhalla haliyatal iman wa yuzawwaju bihurin wa yashfa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah mempunyai 6 perkara. Diampunkan kepadanya pada semburan darah yang pertama, dipeliharakan tempatnya dalam syurga, dilepaskan daripada fitnah kubur, berada dalam keadaan aman ketika huru-hara besar di hari kiamat, dihiaskan dengan perhiasan iman, dikahwinkan dengan anak bidadari, dan dapat memberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan keluarganya. Ini orang yang mati syahid. Maka kelebihan apa orang yang sangat mati syahid? Mati syahid ni kita sebut dah, mati syahid ni ada 3. Satu disebut sebagai syahid dunia, kemudian disebut sebagai syahid akhirat, dan yang ketiga ialah syahid dunia akhirat. Syahid dunia ialah orang yang pada zahirnya orang atas dunia dikirakan dia ni boleh mati syahid, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ni tidak mati syahid. Contohnya ialah orang yang berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam masa sama dia bukan berperang untuk agama, tapi dia berperang kerana mempertahankan Madinah semata-mata. Disebut ada seorang yang pernah berlaku begitu di zaman Nabi, Qazman namanya, maka disebut dia berlaku begitu, maka dia termasuk orang yang mendapat kelebihan syahid dunia. Maksud kelebihan syahid dunia ni lagu mana? Sewaktu di atas dunia ini mayatnya diuruskan seperti orang yang mati syahid, iaitu dia tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disembahyangkan, terus ditanam. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa kelebihan dekat akhirat. Lalu apa benda kelebihan syahid dekat akhirat ni? Syahid dekat akhirat ni disebut sini.
lisyahidi indallahi sittu hisalin. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, maksudnya ialah syahid akhirat, maka dia akan mendapat 6 kelebihan. Gapo benda 6 kelebihan tu? Awal yughfaru lahu fi awwali daf'ihi min dammihi. Dia diampunkan pada dosa, pada semburan darah dia yang pertama. Maknanya kesemua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada hak mutlak, ada hak Allah tu diampunkan semua orang yang mati syahid diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diperlihatkan padanya tempatnya dalam syurga. Tempat dia nak masuk syurga dia tengok dah. Sewaktu dia nak mati tu, dia tengok dah tempat dalam syurga, menyebabkan perasaan sakit mati tu maka tak ada. Tak ada. Sebab tu orang yang mati syahid tu, bila ditanya kepada dia, apa benda yang kamu nak? Dia kata, aku nak balik semula. Aku nak pegang semula, nak mati bahagia, nak mati syahid semula. Sebab apa benda? Sebab dia tak rasa pun sakit nak mati syahid. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim bahawa orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid di sisi Allah Taala itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Allah Taala, diberikan rezeki. Diberikan rezeki. Kemudian dia dilepaskan daripada azab kubur. Ini semua benda-benda yang berat berlaku. Malaikat makan nakir kau gapo kan, nanti kita akan jumpa dalam bab fitnah kubur ni macam mana keadaan dia yang sampai kepada kita berdasarkan kepada hadis Nabi. Orang yang mati syahid terlepas, tak ada gapo-gapo. Orang yang mati syahid terlepas, diamankan daripada al-faza'ul akbar, kesukaran yang besar. Sukar tak sukar, kesusahan yang besar daripada masyarakat ini, huru-hara besar daripada masyarakat ni lagu mana? Tok Guna Aziz sebut dalam kitab tazkirah dia, apabila kita dibangkitkan dekat akhirat, ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit itu dalam keadaan gelap, tak ada cahaya, siapa nak tengok tak nampak selama 500 tahun. Kemudian datangkan cahaya matahari, cerah, panas, selama mana? Sampai 500 tahun. Dahsyatnya keadaan menunggu itu, sehingga berkatalah orang-orang yang kafir, ya Allah, cepatkanlah hisab, masuk neraka pun tak apa. Sebab duduk situ tak tahan dah. Orang yang mati syahid sewaktu keadaan ini dialami oleh semua orang, maka dia adalah antaranya orang yang terselamat daripada keadaan susah tu. Sehingga dikatakan tempat nak pijak kaki pun tak ada. Tempat nak pijak kaki ni tak ada. Maknanya sempit sangat. Keadaan yang sukar itu maka tidak dihadapi oleh orang yang mati syahid. Peluh ni akan menenggelamkan orang mengikut kadar dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan macam mana? Maka susah tu, tetapi orang yang mati syahid ni selamat. Sebab tu para sahabat Nabi yang berdepan dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu faham perkara ni, mereka berlumba-lumba untuk mati syahid. Dia beza dengan kita. Bukan dengan tuan-tuan lah, masa kita tentera dulu. Ada tentera kita pergi pengaman dekat PBB ke apa ke tak. Mereka pergi bukan, saya ada lah saudara kawan saya. Dia kata, Syah, anak gini, anak niat dah. Kalau boleh anak pergi dekat sana mati syahid. So kata lah. Orang lain semua pergi untuk balik naik pangkat belakang. Pergi balik naik pangkat. Tidak nak mati syahid. Sahabat Nabi pergi beranak mati syahid sebab dia tahu perkara-perkara yang disebutkan ini. Dan kemudian dihiaskan dengan perhiasan iman, diberikan mahkota kepada orang yang mati syahid ini, sehingga semua orang merasa cemburu kepada dia. Kemudian dikahwinkan dengan bidadari, dan dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan keluarga dia masuk syurga tanpa hisab. Dia dimasukkan syurga tanpa hisab. Bukan dia saja, 70 orang. Sebab orang yang lain, walaupun orang tu mak ayah dia ke siapa ke banyak dosa, dia boleh memberi syafaat kepada mereka itu untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Sebab tu tuan-tuan, nak mati syahid ni boleh ke tidak orang-orang yang biasa ni tiba-tiba pergi perang mati syahid? Dah. Dia adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan kisah yang berlaku di Afghanistan. Jadi ada orang sahabat ni, dia kata, dia jalan 2-3 orang ni masa perang ni, ada perang Afghanistan dulu. Tiba-tiba dia kata berlaku serangan. Serangan tu dia kata peluru tembak tu hak depan tak kena orang belakang. Maka mati sahabat dia. Sedangkan hak depan ni kalau boleh nak suruh kena dia. Bila sahabat dia mati, merasa menyesal sebab dia tak kena. Sebab dia tak kena. Jadi berdasarkan kepada itu, maka dikatakan mati syahid itu adalah merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Dan nak jadi Allah Taala pilih itu benda yang kita nak lah. Kita nak
Sahabat dia 3 orang, dia 3 orang jalan. Dia kata 3 orang ni nak mati syahid belakang. Tapi seorang tu dipilih kena serangan, ditembak kena yang belakang. Maknanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bercita-cita untuk mati syahid. Kita nak bercita-cita. Kok mana pun kita nak bercita-cita supaya mati syahid. Sehingga dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sewaktu nak pergi perang, nak pergi ke persempadan Mesir itu, dia tua dah. Orang kata kepada dia, Abu Ayyub Al-Ansari ini ialah sahabat Nabi yang bila Nabi pindah ke Madinah tu, Nabi duduk rumah dia. Nabi duduk rumah dia. Bila kalau kita rumah Nabi pergi rumah kita tinggal ke tak? Tak tinggal dah. Berkat dah. Orang lain ni kan jenis ambil berkat banyak ni berkat ni. Ambil berkat ni. Dah Nabi tidur situ. Lagilah orang berkat orang zaman sekarang. Sahabat-sahabat Nabi tak begitu. Dia tinggal kat rumah dia pergi. Maka orang tanya kepada dia, wahai Abu Ayyub, mu tak payah pergilah sebab mu tua dah, masa tu dia tua sangat dah. Dia kata aku nak supaya aku mati dalam peperangan dan mati syahid. Dan dia kata kalau aku mati, mu jangan balik tanam mayat aku dekat Madinah. Mu tanam mayat aku ni dekat persempadan tempat negeri Mesir. Masa tu nak masuk Mesir, mu tanam dekat sempadan Mesir. Supaya apa benda? Supaya menjadi contoh kepada orang belakangan. Kami sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang untuk supaya Islam itu dapat ditegakkan, dan kami nak supaya kami mati syahid. Kita lah ni tak. Kita lah ni tak tahulah ada orang yang nak mati syahid ke semua kali. Adalah, tapi nak sebutnya gitulah. Gitu. Maka dia dapat memberikan syafaat kepada 70 orang. Kalau seorang saja anak kita yang mati syahid, kita suka sangat. Sebab tu kita dengar cerita-cerita orang yang gembira bila anak dia terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gembira bila anak dia terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut dalam hadis, inna rajulan qala ya Rasulullah ma balal mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Qala sallallahu alaihi wasallam kafa bi barakatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana halnya orang-orang yang mukmin diuji dalam kubur mereka, melainkan orang yang mati syahid? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memadailah dengan kilauan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Lalu sahabat tanya, apa lagu mana boleh orang yang mati syahid ni tak kena fitnah kubur? Malaikat muka nakir tak mari tanya. Soalan malaikat muka nakir tak mari tanya berkenaan dengan amalan dosa dia, tak mari tanya. Maka soalan muka nakir ni ujian yang sangat berat je dalam oleh orang mukmin. Maka Nabi kata, kafa bi barakatis suyuf, cukuplah kilauan pedang itu ala ra'sihi fitnah, ujian yang berat kepada dia apabila dia nampak pedang, nampak percikan darah. Bukan senang. Pergi tengok nak tubik tu, kena tembak. Perang ni takut. Kawan saya cerita masa, tuan ingat ada peristiwa Saud. Peristiwa Saud tu kawan saya ada dekat situ. Dia kata masa dia tembak tu, kita nak tengok kepala pun takut, dia kata. Dia sembun duduk ambil perlindungan, alik batang balak tu, dia kata. Makmi tembak tu, dia kata, kita nak tengok kepala pun takut, dia kata. Semaya subuh syiddatul khauf, dia kata. Setiap subuh dia tembak. Semaya syiddatul khauf. Dia kata. Tapi nak sebutnya ialah takut. Takut. Sebab apa takut? Maka itulah ujian kepada orang yang mati syahid, maka menyebabkan dia terlepas daripada ujian sewaktu dimasukkan ke dalam kubur. Tambih. Diharapkan juga mendapat kelebihan mati syahid kepada orang yang meminta supaya mati syahid dengan hati yang ikhlas, walaupun ia tidak mati di medan perang. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashihi. Sesiapa yang meminta syahid, mati syahid dengan niat yang benar, nescaya Allah menyampaikannya di tempat-tempat orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas hamparannya. Maknanya orang yang dia bercita-cita nak mati syahid. Tuan-tuan, cita-cita nak mati syahid ni akan boleh hanya kepada orang yang tahu saja. Kalau dia tak tahu, dia nak cita-cita lagu mana? Dia tak boleh nak imagine pun apa benda mati syahid lagu mana. Dia tak boleh cita-cita. Maka orang yang bercita-cita nak mati syahid ni, maka Nabi sebut mudah-mudahan dia akan mendapat kelebihan orang yang mati syahid. Nabi sebut Allah Ta'ala akan menghantarkan dia tempat orang yang mati syahid boleh walaupun dia mati atas kafir dia.
Hak ni berlaku kepada siapa dia? Antaranya yang berlaku kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid ni perang nak mati syahid. Akhirnya mati atas hamparan dekat katil rumah dia. Dan dia sebut di antara ucapan dia sebelum kematian. Dia kata, wahai orang-orang yang pengecut, mu tengoklah aku ni. Semua luka-luka depan belakang, tak ada luka di belakang. Tapi akhirnya aku mati di atas katil dekat rumah aku. Katil dekat rumah aku. Maknanya dia nak ayat, jangan takut untuk berjuang Islam ni, kamu tidak akan mati sebelum daripada ajal. Sebelum daripada ajal, tak mati. Sebab tu kita kata bila ada orang mati, apa dia mati? Sebab jumpa dengan Israel. Adapun ada sahabat kita aksen dia mati. Lepas ada budak kena pakai ketebuan tak? Ada budak mana kena pakai ketebuan mati. Ada beradik dia, ayah dia kena pakai ketebuan juga tak mati. Berkata orang bahasa budak kecil, dah sebab dia jumpa dengan Israel. Maka bila jumpa dengan Israel mati lah. Kita ni jumpa dengan Israel mati. Tak jumpa dengan Israel marilah lagu mana pecah kepala apa-apa dia tak akan mati. Jumpa dengan Israel tak pecah kepala pun mati juga. Tak pecah kepala pun mati juga. Maka sebab tu kalau kita baca berkenaan dengan kelebihan orang yang mati syahid, kita baca kisah-kisah orang yang mati syahid. Antaranya ialah disebut kalau zaman kita sekarang ni Abdullah Azam dulu. Abdullah Azam ni antara seorang ulama zaman moden ni yang menyatukan jemaah-jemaah Islam yang berbangga. Tiba-tiba satu pagi dia pergi sembahyang subuh, bom kena bom. Maka orang panggil dia Syahid Abdullah Azam. Syahid Abdullah Azam. Syahid banyaklah orang yang diberikan gelaran syahid ni. Kalau pak kita ni orang kata syahid dulu siapa dia? Dekat Memali tak? Dekat Memali itu syahid. Bila Tok Guru kata syahid, maka kita pun kata syahid. Orang kata tak syahid, orang kata tak syahid, maka Tok kata dah kata tak syahid pergi gali lah mandi. Senyap dengan ayat tu dah tu. Dah sebab mayat tu kan tidak dimandikan, tidak dikafankan. Sebab apa dah? Sebab Tok Guru kita kata syahid. Tiba-tiba ada orang lain mari kata tak syahid. Kalau dia kata tak syahid, maka dia wajib kena pergi gali. Apa dia tak pergi gali? Apa tak pergi gali? Dia kena gali. Sebab tu kita katakan, Tok Guru kita kata syahid. Yang kelima, mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'idduna fi syahidu fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun. Qala inna syuhada'u ummati idzan liqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi at-ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batni fa huwa syahid, wal ghariqu syahidun. Apakah yang kamu kirakan orang yang mati syahid di kalangan kamu? Mereka berkata, siapa yang dibunuh di jalan Allah, sesiapa yang dibunuh di jalan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit sekali. Mereka berkata, maka siapakah mereka itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati dibunuh di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, ialah syahid. Sesiapa yang mati dalam menegakkan agama Allah, ialah syahid. Siapa yang mati sakit taun, ialah syahid. Siapa yang mati sakit perut, ialah syahid. Sesiapa yang mati ditenggelami air, ialah syahid. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, siapa dia orang mati syahid ni? Maka sahabat pun tanya, sahabat pun jawab, dia kata orang yang perang di jalan Allah Ta'ala mati, terbunuh, maka dia syahid. Nabi kata kalau begitu sikitlah orang mati syahid, berapa ramai jawab yang terbunuh? Dalam perang Badar berapa? 7 orang tak? Dalam perang Badar 7 orang, dalam perang Uhud 70. Sikit-sikit, beberapa orang saja mati terbunuh dalam peperangan ni. Maka Nabi kata kalau gitu sikitlah orang mati syahid. Maka sahabat pun tanya, kalau gitu siapa dia orang mati syahid? Maka Nabi pun sebut yang kita sebutkan, yang disebutkan tadi. Hak ni disebutkan ialah orang yang syahid akhirat. Hak mati terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu ialah orang mati berperang itu syahid dunia dan akhirat. Hak ni orang yang mati terbunuh mendapat syahid akhirat. Siapa dia? Wa man mata fa huwa fi sabilillah fa huwa syahidun. Orang yang mati dalam menegakkan agama Allah, maka dia orang yang mati syahid. Sabilillah ini kalau ikut Dr. Soekardawi disebut dalam kitab di asal dia, sabilillah itu ialah apa yang digunakan untuk peperangan.
Kalau dalam bab zakat, harta asnaf fisabilillah itu asal dia diberikan untuk membeli peralatan perang ataupun apa-apa yang bersangkutan dengan perang. Apabila tidak berlaku peperangan, maka kesemua benda yang dibuat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia menegakkan agama Allah taala, maka dia akan jadi fisabilillah. Maka siapa-siapa yang bergerak berbuat kerja untuk supaya Islam itu ditegakkan, maka dia mati. Maka dia akan mendapat mati syahid fisabilillah, mendapat syahid dekat akhirat. Kalau kita sebut dalam negara kita ni, apa benda perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala? Dalam negara kita ni, kalau ikut usul Qardawi, antara dosa yang paling besar, bukan dalam negara kita ni, di dunia ni, dia kata ialah apabila perlembagaan negara diletakkan lebih tinggi daripada Al-Quran. Ini adalah merupakan akar kepada semua dosa-dosa yang ada. Dosa curi, kedai toto, minum arak, berzina tidak lebih besar daripada dosa perlembagaan negara, lebih tinggi daripada Al-Quran Al-Karim. Lalu semua perjuangan, pergerakan, kerja buat, apa-apa saja yang dibuat untuk supaya akhirnya Al-Quran lebih tinggi daripada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran lebih tinggi daripada perlembagaan, maka itu adalah fisabilillah. Sekiranya ada orang yang buat kerja itu, maka dia mati sebelum dapat melihat kemenangan ataupun belum tercapai apa yang menjadi cita-cita dia, maka dia juga termasuk dalam fisabilillah. Maka sebab tu kita kena bersama dengan jemaah Islam ni, sebab hak ni tak boleh nak buat seorang. Dia mesti kena buat dengan jemaah. Maka sebab tu kita nak mati bersama dengan jemaah Islam. Kita nak mati bersama jemaah kerana kita tahu bahawa fisabilillah, orang yang berjuang untuk berada di jalan Allah Taala supaya Islam itu tertegak di tempat dia. Maknanya kalau dalam negara kita ni, tempat kita dalam suasana kita sekarang ni, ialah untuk meletakkan Al-Quran lebih tinggi daripada perlembagaan negara. Maka oleh kerana benda tu, ada orang cakap alah sama Ustaz mana-mana pun. Pasal apa dia cakap sama? Dia kata dia pun buat ni pun bagi tangan puak dia juga, ni bagi tangan puak dia juga. Tu tengah ada cakap-cakap macam ni. Sebab tu Allah Taala waya awal. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Kalau perjuangan menegakkan Islam itu dekat, tujuan dia dekat dan perjalanan dia mudah, maka nescaya orang semua akan ikut akan ikut kamu ni. Walakin ba'udat, tapi perjalanan dia jauh. 'Alaihim asy-syuqqah. Dan ada banyak rancau dan duri. Maksud syukkah itu ialah kadang-kadang kita tengok nampak benda tu sama. Syukkah tu dia ada dalaman dan ada luaran. Dan ada dalamannya, kadang-kadang kita tak puas hati dengan jemaah, kadang-kadang kita tak sama. Sebenarnya tak sama. Pasal apa tak sama? Sebab kita yang dalam jemaah Islam, kita nak supaya akhirnya Al-Quran lebih tinggi daripada perlembagaan. Dalam nak menuju waktu, mestilah ada benda-benda rancau, dalaman dan luaran yang kita terpaksa lalui, yang kadang-kadang kita menjadi sempit dada. Tetapi oleh kerana kita faham bahawa benda ni tujuan utama kita hak no, maka ini kita mesti berlapang dada dan kita maafkan. Tapi nak sebutnya ialah kita kena faham matlamat hak akhir sekali ni. Jangan sampai kerana ada beberapa persamaan yang kita tengok ni sama, maka menyebabkan kita pun menyamakan dengan gerakan-gerakan yang lain. Kalau sekiranya sekadar nak menghapuskan rasuah, maka nescaya kita akan dapati Singapura lebih baik, kita kebajikan Switzerland lebih baik. Tapi adakah Singapura terbaik? Tak baik. Pasal apa tak baik? Sebab matlamat dia bukan nak meletakkan Islam sebagai lebih tinggi daripada perlembagaan dia. Pasal kita dengar kata sama Ustaz. Kata tak sama. Kita kata tak sama. Dia kata bagi tangan sama buat dia. Hak ni ialah perkara yang kita lalui bersama semua. Yang kita katakan orang kafir, orang Islam buat belaka. Cuma adalah keadilan dan kita kena faham bahawa dalam tu mestilah ada kekurangan dan kelemahan dia mesti ada. Dan disebut siapa yang mati sakit taun maka dia mati syahid. Nanti kita ada bab dia sendiri bab sakit taun ni. Siapa yang mati dalam sakit perut maka dia pun syahid juga. Siapa yang mati walgori, orang yang mati ditenggelami air maka dia mati syahid. Mati lemah dia mati syahid juga. Mati syahid kan. Nanti kita sampai bab dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fasali fi sabilillah famata aw qatala fa huwa syahidun aw waqisuhu farsuhu aw ba'irahu
aw lada'atun hamatun aw mata ala firashihi ya'ti hatta fasha Allah fa innahu syahidun wa inna lahul jannah. So siapa yang keluar pada jalan Allah, yakni menegakkan agama Allah, lalu ia mati atau dibunuh, maka ia mati syahid, atau dipijak oleh kudanya atau untanya, atau disengat oleh binatang yang melata, atau ia mati di atas hamparannya dengan apa cara yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya ia mati syahid dan untuknya syurga. Maknanya orang yang dalam perjuangan nak menegakkan Islam, maka dia nak menegakkan Islam ni, kadang-kadang dia mati sebab nyepijak kuda zaman dia. Kalau kita kata accident, nak pergi buat kerja jemaah accident, maka dia mati syahid. Syahid apa benda? Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Bukan syahid dunia, sebab tu di dunia jenazahnya diuruskan seperti orang yang mati biasa. Tetapi kita yakin berdasarkan kepada hadis ini bahawa dia akan mendapat kelebihan syahid dekat akhirat. Ataupun dia matilah dengan apa-apa cara sekalipun yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dia duduk dalam jemaah Islam, maka tiba-tiba dia nak supaya Islam itu dapat dilaksanakan. Dia buat kerja mengikut keadaan dan posisi dia masing-masing. Maka dia tak ada nak melihat apa-apa, tiba-tiba dia mati. Maka mudah-mudahan dia akan mendapat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dengan cara yang dikehendaki Allah Ta'ala, dia mati syahid kata Nabi, dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Masukkan ke dalam syurga. Jadi banyaklah orang yang mati syahid kan. Yang keenam, mati sakit ta'un kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'una syahadatun likulli muslim. Ta'un itu ialah syahid kepada orang Islam yang mati kerana mengalaminya. Orang yang mati ta'un tu dia mati syahid kepada orang yang mati ta'un. Lagu mana nak mati ta'un ni mati syahid? Sebab apa benda? Sebab ta'un tu dia ada hukum dia tersendiri berbanding dengan penyakit-penyakit ta'un. Disebutkan la mudwa wala tiyarata wala hammata wala safar fafirru minat ta'un kama tafirru minal asad. La mudwa wala tiyarata, tidak ada permusuhan, tidak ada burung hantu, tidak ada penyakit berjangkit, dan tidak ada penyakit yang diturunkan dalam bulan Safar. Maka hendaklah kamu lari daripada penyakit ta'un seperti mana kamu lari daripada singa. Maksud dia, kalau kita duduk kampung tu yang kena ta'un, maka kita tak boleh tubik. Macam baru ni macam baru ni COVID. Tak boleh tubik. Aku patut kata tak boleh tubik, kena duduk sini. PKP apa semua sekali tu lah. Kalau kita tahu situ ada ta'un, maka tak boleh tubik tu dalam keadaan kita bersabar. Bersabar macam mana? Kita yakin bahawa penyakit ta'un ni tak kena kecuali orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kena juga ta'un ni, maka dia kena bersabar. Ini Allah Taala takdir kepada dia, dan dia bersabar itu menyebabkan dia mati syahid. Ataupun kalau penyakit kampung tu ada sakit ta'un, maka dia tak boleh nak pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Walaupun ada kepentingan, jangan pergi, tak boleh masuk. Fafirru minat ta'un kama tafirru minal asad. Itu kedudukan hukum berkenaan dengan orang yang sakit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa ia telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innahu kana azaban jam'asahu Allah ala man yasha, fa'aja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkasu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajru syahid." Bahawa sesungguhnya ia adalah azab yang dihantarkan oleh Allah ke atas sesiapa yang dikehendakinya, maka Allah menjadikannya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka tiada seorang hamba yang ditimpa ta'un lalu ia menetap dalam negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui bahawa tidaklah mengenainya melainkan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, melainkan diberi kepadanya pahala syahid. Bila Aisyah tanya kepada Rasulullah, lagu mana orang penyakit ta'un ni? Siapa mati syahid ni? Boleh orang mati syahid ni? Maka Rasulullah jawab, ta'un itu sendiri adalah merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata silap saya, merebaknya ta'un itu ialah kerana banyaknya perzinaan. Merebaknya perzinaan, timbul ke permukaan, maka Allah Ta'ala akan turunkan penyakit ta'un. Itu ada disebut, tak ingatlah. Tapi adalah, dosa ni akan menyebabkan bala ni, dosa ni akan menyebabkan bala ni. Maka itu adalah merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu azab tu bila dia turun, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Kamu kena takut fitnah, azab yang bila dia turun, dia tidak kena kepada orang yang buat azab semata-mata, tapi dia kena semua. Maka bila penyakit itu turun oleh kerana sebab tadi, sebab kata saya perzinaan yang melata itu, maka menyebabkan Allah Ta'ala turunkan azab ta'un. Bila kena ta'un, maka orang yang kafir itu merupakan azab bagi dia. Ta'un ni kalau Kelantan panggil penyakit apa nama ni? Ceruh mutuh dia panggil. Berok dengan mutuh dah. Penyakit ta'un. Dia berok, lepas tu mutuh. Berok, mutuh. Masa akhirnya tak ada tenaga lah. Memang teruk lah orang yang penyakit ta'un. Demam. Kemudian, dikata kalau orang mukmin kena, bila tu kena tu, orang kafir pun kena, orang mukmin pun kena. Orang kafir sebagai azab daripada Allah Ta'ala. Tapi orang mukmin rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia kerana kesabaran dia. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma qad kataballahu lah. Dia tahu bahawa benda ni tak kena kepada dia. Kita mengaji dalam bab masalah tauhid dah. Tauhid ni kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak kena kita kecuali benda yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita dah. Benda ni dalam bab masalah takdir. Maknanya takdir ni kalau benda yang dah kena, maka kita tahu itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau benda tak kena lagi, kita ikhtiar supaya benda tu tak kena. Tapi kalau dah kena dah, kita kena tahu itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kalau kita buat lagu mana pun ditetapkan kena juga. Ditetapkan kena juga. Macam kita sekarang ni lah. Maknanya lepas dah tu kita takdir Allah Ta'ala. Akan datang saja kita berusaha. Tapi tak boleh pula kita nak suruh kena ta'un, tak boleh. Maka kalau kita boleh begitu, meyakini begitu, maka kita akan diberikan pahala ganjaran orang yang mati syahid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syuhada wal matufuna bit ta'un. Fayaqulu ashabut ta'un, nahnu syuhada, fayuqalu unzuru, fa in kanat jarahakum ka jarahis syuhada, tasilu dima'u rihil misk, fahum syuhada, fayajudahum kaza fayajidunahum kadzalik. Datanglah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati ditimpa ta'un. Lalu berkatalah orang yang mati ditimpa ta'un, adakah kami juga mati syahid? Lalu dikatakan kepada mereka, lihatlah kalau darah mereka seperti darah orang yang mati syahid, mengalirkan rupa darah berbauan seperti keharuman bau misk, maka mereka juga mati syahid. Lalu mereka dapati perkara mereka seperti itu. Ada orang yang sakit ta'un ni, Allah Ta'ala bangkitkan dia sekali dengan orang yang mati syahid, menyebabkan dia terkejut tengok. Mana mati dengan bangkit dengan mati syahid ni? Adakah dia mati syahid juga? Lalu dikata kepada dia, mu tengok darah dia dengan orang mati, orang sakit ta'un tu kan dia berok darah, mutah berok darah tu mengalir sampai ke akhirat. Tapi tidak azab lah bila dekat akhirat tu, tidak azab lah. Macam orang yang mati tu, maka orang yang mati syahid pun darah tu masih ada, kesan-kesan darah tu masih ada, tapi itu tidak azab bagi dia. Tidak azab bagi dia. Lalu dia kata, mu tengok sama ke darahmu dengan darah orang yang mati syahid. Itu darah yang mengeluarkan bau misk, bau kasturi. Maka dia kata tengok dia pun tengok sama. Maka dia pun tahulah bahawa dia mendapat kelebihan orang yang mati syahid, iaitu dikatakan sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat. Yang ketujuh, mati kerana sakit perut. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Siapa yang mati kerana sakit perut, maka ia mati syahid. Sebab tu dalam hadis mula-mula tadi disebut, bila disebut orang mati syahid tu orang mati mati terbunuh perang saja, maka Nabi kata kalau kita sikitlah. Maka Nabi sebut antara orang mati syahid lagi orang mati sakit ta'un, orang mati sakit perut. Sebab tu kalau Tok Uni Aziz dia sebut gini, orang kalau dia sakit perut, dia sakit dalam perut, kemudian dia mati, dia tak boleh berubah, maka kata Tok Uni Aziz, dia boleh bersabar untuk mendapat mati sakit perut, kerana mati sakit perut tu ada kelebihan dia sendiri, tak boleh berubah. Hukum berubah ni wajib ke sunat? Sunatnya dah. Sunatnya kata wajib pula. Sebab kalau wajib tak boleh berubah, dosa. Mana kalau kita sakit kita tak sakit berubah, apa tak sakit buat? Aku nak sakit dalam perut, gelolo sakit dalam perut. Tapi kalau sakit kamu nak sakit tapi sakit dalam perut. Gelolong. Tiba-tiba gaya kata pergi berubat ni. Pergi berubat lah gapa. Tak segi berubat. Apa tak segi berubat? Aku nak suruh mati dalam keadaan sakit perut. Kata Tok Uni Aziz boleh. Boleh. Pasal apa boleh? Sebab dia nak mati sebagai orang yang mati dalam sakit perut. Nak banyak kata apa benda? Ada ke orang mati sakit perut ni? Ada.
Nak ayat kata betapa rahmat Allah Ta'ala nak supaya orang beriman itu mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Mungkin kita tengok dia tak tahu, kita tengok dia tak adalah baik sangat. Tapi mungkin ada antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibadat-ibadat yang dia buat, satu-satu ibadat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tak ada mengharapkan orang lain yang dia sendiri saja tahu, orang lain tak tahu. Maka menyebabkan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia mati sakit perut, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Hak ni anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu nak kata hak ni anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu. Kita tak tahulah bagaimana. Tapi nak sebutnya ialah orang yang mati sakit perut, maka dia adalah mati syahid. Inilah apa kesemuanya, kita perhatikan ini lagi. Mati ditenggelami air dan ditimpa kemalangan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu 5. Orang yang mati sakit taun, mati sakit perut, mati ditenggelami air, ditimpa kemalangan dan mati syahid di medan perang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni iaitu mati ditenggelami air dan orang yang mati kemalangan. Orang yang mati lemah, mati syahid. Orang mati lemah. Cuma dia syahid akhirat, bukan syahid dunia. Sebab tu kalau ada orang mati lemah, kita kena pergi. Tolong paling tidak pun kita semayangkan jenazah dia. Kerana dia orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pilih dia untuk mati syahid. Untuk mati syahid. Tapi janganlah dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu tak masuk dah. Waktu di dalam maksiat kepada Allah Taala. Begitu juga orang yang mati kemalangan. Orang yang accident mati syahid. Lagi mana kemalangan? Oh, ustaz dia dibawa laju ni. Dia laju tu dia subjektif. Laju ni subjektif. Kalau dia mau pakai kereta 3000 cc, bawa 150 tak laju. Bawa jalan highway tak laju 150, bawa kereta 3000 cc. Tapi kalau bawa kancil memang laju lah 150. Kalau dia bawa jalan kampung 150, laju lah. Bawa jalan kampung 150, asal dia tak laju, tak boleh lah. Tapi kalau dia bawa dalam keadaan yang biasa, tiba-tiba dia accident, maka kita katakan dia mati syahid. Kalau dia belum bawa menerak tromel tu, dak lah sebab masa tu wallahualam lah. Tapi kalau nak ikutkan tidak lah masa tu dia tengok, dia tidak ikut yang sepatutnya. Dia sebab tu dia kalau dalam keadaan keselamatan semua okey, tiba-tiba accident juga mati, maka kita katakan dia mati syahid. Kalau orang kata mati syahid kan ustaz yang ini tahun kata ke masjid pun jaga-jaga ya. Serahkan kepada Allah Taala. Orang tanya dah Tok Uni Aziz soalan gitu. Dia kata serah kepada Allah Taala sebab Allah Taala dengan manusia orang beriman ni, Allah Taala sebut dalam hadis qudsi, wa ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Aku kasih kepada dia melebihi daripada segala sesuatu. Kalau mak kita kasih kepada kita, mak kita kasih kepada kita, ataupun kita kasih kepada anak kita, setara mana? Kasih Allah Ta'ala kepada hamba dia yang beriman melebihi daripada kasih seorang ibu pada anak dia yang masih kecil. Jadi tak pelik lah kalau tiba-tiba orang mati accident, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada dia mati syahid. Kelebihan kepada dia mati syahid. Maka sebab tu kalau ada orang yang mati accident, siapa dia? Abang kecil tau. Datuk abang kecil mati accident. Kawan saya dan kata dia sempat ribu ada mengucap semua. Datuk abang kecil mati accident. Ada lagi kawan-kawan lain mati accident. Ustaz Najib. Maknanya orang mati accident. Tapi sebenarnya bila kita baca kitab ni, Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada dia. Walaupun kita sedih dengan pemergian dia, tapi dalam masa yang sama kita kena rasa lega sebab Allah Ta'ala pilih dia untuk mati syahid. Tuan-tuan ada mati accident. Kalau sengaja pergi accident tak boleh. Tapi kalau berlaku juga kita elok dah. Kita elok dah tapi berlaku juga tiba-tiba kita mati, maka berdasarkan kepada hadis ini dia adalah orang yang Allah Taala pilih untuk mati syahid. Hak ni perempuan yang mati dalam keadaan nifas. Hak ni perempuan, hak ni ada satu bab apa nama ni perempuan ni jam'aun ni ada satu istilah kepada orang perempuan yang di sebahagian ulama menyebut sebagai orang perempuan yang tak kahwin. Nanti kita sambung pada kali yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga majlis apa ada soalan.